Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hormati muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada malam yang penuh barakah ini. Malam ni, hari ini tadi kita sambut hari 12 Rabiul Awal, dan malam ni kita masuk 13 Rabiul Awal. Jarang ni di Kuala Lumpur nak mula waktu-waktu macam ni. Kalau di Johor biasa, saya di Johor dulu memang ceramah biasanya macam ni, waktu macam ni. Dia lepas maghrib dia makan dulu. Tuan-tuan ni dah makan ke belum? Belum. Oh, belum. Sama dengan saya lah, belum makan. Ada makan? Ada. Okey, kalau ada kita di Lawawal pukul 10 kita berhenti. Gitu. Kita tak perlu nak pening-pening. Esok pun kita kerja. Jadi malam ni saya nak straight to the point. Okey, kita nak cerita pasal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil daripada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah taala, yang telah pun meninggal dalam sekitar 2 tahun lepas kalau tak silap saya. Okey, malam ni kita nak tengok satu, sebab kita tak akan mampu cerita semua dalam tempoh yang ada ni. Dalam keadaan kita pun tak makan lagi, lapar dan sebagainya. Jadi, tapi semangat yang kita tunjukkan dengan tonton selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, dan kemudian kita duduk seketika membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penting. Saya nak pergi pada dua perkara. Yang pertama, malam ni kita nak tengok pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh satu saja malam ini, pada menyatakan bagaimana Rasulullah ni seorang manusia yang sangat pemaaf. Malam ni saya nak pergi pada dua perkara. Yang pertama tadi, pada menyatakan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia insan yang sangat pemaaf. Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia ahlaman nas. Apa maksud ahlaman nas? Bukan amanah, ahlam. Ahlam ni Halim. Haji Halim mana Haji Halim? Ada? Sini tak ada nama Haji Halim? Oh, tak ada. Halim. Halim ni apa? Lemah lembut. Halim ni kita boleh kata lemah lembut lah. Halim. Ahlaman nas. Selemah lembut manusia. Dia ada satu lagi, dia panggil Latif. Haji Latif lah. Haji Latif lah sini. Tak ada juga. Alim tak ada, Latif pun tak ada. Haji Dolah je ada. Mana Haji Dolah? Wah, Haji Dolah. Haji Abu. Ini Haji Abu ni power ni. Jadi nak kata tuan-tuan yang rahmati Allah, ahlaman nas ni maknanya selemah lembut manusia. Nabi SAW ni ahlaman nas wa arghabahum fil afwi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak jadikan diri kita ni
manusia yang lemah lembut, manusia yang latif. Dia ada zikir dia. Kan? Kalau kita nak lembutkan hati kita, nak lembutkan hati orang, nak lembutkan hati isteri, nak lembutkan hati anak-anak, nak lembutkan hati siapa-siapa, amalkan zikir Ya Latif, 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 Ya Latif. Berapa kali? 129 kali. 129 times. Sambil kita bayangkan wajahnya. Kadang-kadang tuan-tuan, akak-akak ya, saya biasa kadang-kadang kuliah muslimat. Dan ada yang tanya, Ustaz, macam mana nak lembutkan hati suami saya, Ustaz? Dia balik rumah, dia pukul saya, dia pukul anak-anak. InsyaAllah tak ada dekat masjid Madrasah Al-Falah ni, insyaAllah. Kan? Tapi ada orang pernah tanya, dia tak semayang, Ustaz, dia tak mau semayang, kan? Dia balik rumah pukul anak bini, kan? Main nombor ekor. Ni cerita satu soalan yang pernah dia tanya pada saya. Saya jawab pada dia gini. Saya kata, Kak, kalau orang yang tak semayang ni, kalau orang yang tak semayang ni, kita bagi nasihat pada dia, akak bagi nasihat pada dia, dia melantun balik nasihat tersebut, tak masuk hati. Sebab hati dia keras. Dia macam bola kita baling dekat simen, bola tu melantun. Jadi sebab tu orang bagi nasihat, dia tak boleh nak terima. Sebab keadaan dia itu, dengan tak semayang dia, jauh dari rahmat Allah, dengan mengekali dosa-dosa besar. Sebab tu dia tak boleh, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu dia tak boleh nak menerima nasihat. Sebab dia minta tolong saya cuba bagi nasihat. Saya kata susah. Jadi apa saya nak buat, Ustaz? Saya kata kat dia, Kak, ginilah. Untuk permulaan, orang-orang yang bermasalah begini, kita kena hantar pada dia doa. Apa maksud hantar doa? Saya kata, akak buatlah sikit, minta orang sembahyang hajat, buat solat hajat, bacakan Yasin, buat solat hajat, hantarkan zikir. Saya kata, akak buatlah sikit majlis, doa selamat, simple-simple, goreng mihun apa lebih kurang, hantar ke surau, minta tolong. Doa, tak payah nyatakan. Tak payah nyatakan apa, masalah apa, nyatakan, ya, minta tolong doakan saudara sekian. Simpulan bin simpulan, buh nama suami. Buh nama suami. Kalau boleh binkan dengan mak dia. Buh nama mak dia. Kalau tak buat kat Kuala Lumpur, takut orang kenal apa, ada dengar madrasah mana-mana dekat mana Pahang, kat Kelantan, kat Kedah, kat mana-mana, minta mudir dia, boleh tak tolong mintakan solat hajat ni, saya ada tak banyak nak derma untuk sedekah, saya bagilah RM100 pada madrasah, boleh tak tolong doakan. Ini nama suami saya. Di samping tuan-tuan juga boleh hantar zikir Ya Latif tadi. Saya kata kat dia, akak zikirlah Ya Latif, sambil bayangkan wajah suami. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, oh Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latif ni nama Allah. Nama Allah yang maha halus. Apa maksud halus? Allah Ta'ala yang maha, macam mana nak sebut halus ni maksudnya kita bahasa kita pun selalu cakap, kita kata dia tu budak tu berhalus dia tu. Biasa dengar kita cakap, dia tu berhalus orang dia. Berhalus ni bukan makna halus tu. Tapi macam mana nak cakap akhlak dia halus. Lemah lembut. Allah Ta'ala ni Tuhan yang Latif. Bahasa Melayu kita nak terjemah takut orang salah faham. Latif ni pun selalu orang sebut lemah lembut juga.
Jadi Nabi SAW ni adalah manusia yang sangat lemah lembut. Jadi kita nombor satu, lembutkan hati kita dengan zikir tadi. Lepas tu kita boleh tuju pada orang, tuju pada anak, tuju pada isteri, tuju pada kawan, tuju pada sahabat, tuju pada bos. Orang yang kadang-kadang dia keras dengan kita, kita cakap dia tak boleh terima, payah sangat. Kita minta dengan Allah, tuan-tuan. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tu satu saya bagi Ya Latif tadi. Berapa kali tuan-tuan? 129 kali saya dapat ijazah ni daripada guru saya, Baba Abdul Aziz Cekman Al-Kelantani hafizahullah. Memang amalkan kalau tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, memang dalam upacara tarikat dia tu memang ada zikir Ya Latif. Tu dia punya gaya dia. Ya Latif, 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 sambil kita hentak jantung kita ni. Hati, kalbu ni jantung. Hentakkan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, supaya hati kita ni, jantung kita ni jadi lembut. Jantung kita ni jadi halus, supaya hati-hati kita ni sentiasa mudah menangis, mudah terkesan, dengar hadis mudah terkesan, dengar ayat Quran mudah terkesan, sembahyang mudah terkesan, bila berdoa mudah terkesan, bila berzikir mudah terkesan, bila dengar tentang Rasulullah SAW mudah terkesan. Yang tu yang kita nak daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak lepas kita jumpa tuan-tuan balik tak ada dapat apa-apa. Penat kita berceramah, penat tuan-tuan datang tunggu, kalau tuan-tuan balik tanpa tuan-tuan dapat apa-apa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca Rasulullah kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat sabar dan tak cepat marah, dan cepat fil afwi. Fil afwi ni maknanya cepat bagi maaf. Ma'al qudrah, walaupun Nabi ni ada kudrat nak balas. Rasulullah ni boleh balas. Dan kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita bagi maaf pada orang. Sebab apa? Sebab kita dah tak boleh buat apa. Biar dia. Kita dah tak boleh nak buat apa kan. Tapi kalau kita boleh balas, wah, kita akan balas dendam lah. Sebab kita ada kekuatan. Mentang-mentang kita dah ada power, mentang-mentang kita dah ada kuasa, mentang-mentang kita dah ada kekuatan, kita pun balas balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrah. Nabi ada kudrat. Pernah Rasulullah sedang tidur qailulah, datang satu orang, bawa pedang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buh kat leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Muhammad, kalau aku penggal pada kamu, siapa yang nak tolong kamu? Ada dalam kitab ni, siapa nak tolong kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Allah. Nabi jawab Allah. Kawan tu bila dengar nama Allah menggelentar, tuan-tuan, takut. Menggelentar dia, terlepas takut itu sampai tak, dia pedang ni tuan-tuan berat. Tapi bila menggeletar jatuh pedang, Nabi ambil pedang, Nabi buh kat leher dia. Wahai, saya lupa nama dia, kalau aku penggal kepala kamu, siapa nak tolong kamu? Tak ada ya Muhammad, ya Rasulullah. Tidak ada orang yang boleh tolong aku pada ketika itu. Nabi maafkan dia, Nabi lepaskan dia macam tu sahaja. Nampak? Ini begitu juga kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa Fathul Makkah. Bagaimana Rasulullah selepas menguasai Madinatul Munawwarah, Nabi balik ke Mekah, Nabi tak tuntut balas. Apa yang telah Nabi kena, para sahabat kena. Ada ramai musyrikin Mekah pada ketika itu, Nabi boleh balas dendam. Antaranya Abu Sufyan. Boleh Nabi nak balas dendam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah. Nabi bagi maaf walaupun Nabi ni ada kederat, ada kekuatan untuk membalas dendam. Hatta annahu utiya biqalaida min zahab. Satu hari, cerita ni. Lepas tu dalam Maulidur Rasul ni kita dengar cerita, kita nak ambil iktibar. Datanglah satu kita panggil macam harta rampasan. Datang pada Nabi SAW, orang bawa beberapa gelang emas bil qalaida min zahab wal fiddah, emas dan perak. Ni rampasan perang lah. Bawa datang jumpa dengan Nabi SAW, bawa satu bekas, bawa datang jumpa Nabi, bawa emas dan perak. Hantar rampasan terserang. Apa jadi? Faqasamahuma baina ashabih. Maka Nabi SAW bila sampai barang rampasan Nabi pun faqasamahuma, Nabi pun edarkanlah, bahagi-bahagilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka Nabi pun bahagi-bahagikanlah. Faqasamahuma, Nabi bagikan nimah perak, nimah perak. Nabi bahagi-bahagi baina ashabih, di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama rajulun min ahlil badiyah. Tiba-tiba tuan-tuan, macam tadilah waktu Pak Abu duk edah-edah tadi kan. Pak Abu edah. Nabi dah edah. Tiba-tiba waqama rajulun, bangun satu orang lelaki min ahlil badiyah, di kalangan ahli badui. Orang badui ni memang selalu buat hair lah tuan-tuan. Orang badui ni memang banyak hadis-hadis cerita orang badui ni buat hair. Bangun satu orang ahli badui. Faqala ya Muhammad. Tu dia, tak panggil dah YB, tak panggil dah Datuk Seri, tak panggil dah Datuk Doktor, panggil nama Muhammad. Kita tak boleh tuan-tuan, kita kena hormat orang yang ada kedudukan, kita kena hormat. Ni badui ni, ya Muhammad. Badui memang perangai kasar. Badui Arab badui dia memang kasar sikit perangai, akhlak dia tak comel. Ya Muhammad, Muhammad, wallahi. Tu dia. Ni bangun depan Rasulullah. Lepas Nabi duk bagi-bagi ni kan, ya Muhammad, wallahi, demi Allah, la in amarakallah an ta'dila. Tu dia tuan-tuan, dia cakap apa kat Rasulullah ni? Muhammad, demi Allah, Allah perintahkan kau berlaku adil. Fama araka ta'dil, aku tengok engkau tidak berlaku adil. La ilaha illallah. Dia kata Nabi tak adil. Kalau tuan-tuan cakap Pak Abu tak adil bagi Haji Daulah 2, tak apa juga. Apa Pak Abu bagi Haji Daulah 2? Saya pun nak 2 juga, kan? Saya berdua boleh ikut jejak langkah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, fama ara'aka an ta'dil. Boleh dia kata Nabi Muhammad tak adil? La ilaha illallah. Manusia apalah ni siap boleh bagi ni pula, dia boleh kata wallahi, bukankah Allah telah perintahkan kau berlaku adil? Fama araka an ta'dil, dan aku melihat engkau tidak berlaku adil. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi bila dengar ni tuan-tuan, ni kita tengok macam mana Rasulullah handle situasi. Ayat ni kita nak belajar. Bila kita baca hadis, bila kita datang Maulidur Rasul, tuan-tuan dengar macam-macam cerita. Saya cuba cari cerita-cerita yang rare. Saya kalau boleh tak mau ulang cerita-cerita yang kita dah biasa dengar. Kita nak dengar macam mana Nabi ni, macam mana kalau kita ni, kalau saya lah contohnya, anak buah saya lah, boleh jadi marah lah tuan-tuan, bikin padas ni. Nabi kata waihak ni, kalau dalam bahasa kita macam mana nak cakap bahasa waihak ni macam ada macam tu lah. Apalah awak ni, lebih kurang macam tu lah waihak. Waihak ni istilah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita, apa benda lah kau ni?
Benda kau ni. Benda lah. Waihak. Nabi kata waihak. Famay ya'dil alayka ba'di. Nabi bukan marah sebab dia cakap atas, tapi Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tak pernah ikut hawa nafsu. Nabi tak pernah ikut hawa nafsu. Kita kadang-kadang kalau buat keputusan, tuan-tuan, kita ikut hawa nafsu, kita ikut kehendak kita. Rasulullah tak, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kata, Allah kata Nabi tak pernah ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Setiap apa tindak tanduk Nabi SAW, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada orang petikai, Nabi kata, waihak, apa benda lah kau ni? Famay ya'dil alayka ba'di. Siapa yang lebih adil di sisi engkau? Siapa lebih adil daripada aku? Kamu nak agak siapa? Kalau Pak Abu tak adil pembahagian, tuan-tuan nak agak siapa bagi? Nak agak siapa kalau tidak Pak Abu yang bagi-bagikan malam ni? Itu contoh. Nabi kata, kalau aku kamu kata tak adil, kamu nak kata siapa? Kamu nak suruh siapa yang bagi? Kalau aku Rasulullah, aku ni Rasulullah yang dilantik oleh Allah pun kamu kata tak adil, famay ya'dil alayka ba'di. Siapa? Kamu nak suruh siapa bagi-bagikan? Senyap suasana pada ketika itu. Falamma walla, lelaki tu pun bila Nabi cakap macam tu, tuan-tuan malu kan, malu-malu, dia pun pergi. Wa qala rudduhu alayya ruwaida. Nabi kata gini lah. Nabi kata lepas dia pergi, Nabi kata kejap lagi panggil dia balik. Rudduhu alayya, panggil dia datang jumpa aku. Ruwaida, aku nak tengok apa benda yang dia tak puas hati sebenarnya. Mana nak bincang bagi settle. Maknanya Rasulullah SAW dalam keadaan macam tu, Nabi boleh tak peduli kat dia, Nabi boleh tak layan kat dia, Nabi boleh dendam kat dia. Tak. Nabi lepas dia pergilah. Nabi biarlah. Dia kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita dah berselisih, jangan duduk sekali. Dia jadi panjang, pergilah. Kalau kita dah beza pandangan ni, kadang-kadang diam je lah. Diam tu lebih selamat. Walaupun diam tu kadang-kadang, diam ni kadang-kadang dia lebih dahsyat daripada bercakap. Tapi kadang-kadang diam ni banyak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang diam itu lebih banyak menyelesaikan masalah. Jadi lelaki tu pun pergi. Nabi kata rudduhu alayya. Tidak lagi panggil dia datang. Bawa datang dia pada datang jumpa pada aku. Aku nak selesai. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada hadis yang lain tu. Dia sebenarnya ada hadis yang lain cerita bila dia cakap macam tu, famay ya'dil idza lam adil faqad khibtu idza wa khasirtu in kunta la adil. Nabi pernah waktu Badui tu cakap macam tu, ada riwayat kata faqala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ada waktu tu kat situ, ala adribu unuqah, aku tembah kepala hang. Sayyidina Umar ni kita tebah kepala je. Ni ala adribu unuqah. Unuqah ni leher. Kau nak kena lempang aku ke cakap dengan Nabi macam tu? Umar, fa innahu munafiq. Sayyidina Umar kata, ni bukan orang Islam ni, orang munafik. Faqala alaihi salatu wassalam, ma'azallah. Nabi waktu tu nak kendurkan keadaan, Nabi kata ma'azallah. Nabi kata aku minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ayyatahaddasan nas anni aqtulu ashabi. Jangan Nabi kata relax. Sayyidina Umar relax. Aku tak nak esok-esok nanti orang cakap aku pernah bunuh sahabat. Aqtulah sahabat ni maknanya pernah bunuh. Alah benda ni sampai macam ni nak pergi potong kepala lah apa dah. Sayyidina Umar tanya, esok-esok nanti macam kita baca hadis lah, nanti suatu hari nanti Haji Dolah bagi dua. Haji Dolah bagi dua Pak Abu. Kan takkan nak buat bunga satu je. Kan.
Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ibu ayah yang dirahmati Allah, inilah di antara suri teladan, contoh yang begitu baik yang ada pada diri Rasulullah. Okey, cuma persoalan dia, kenapa kita payah sangat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa payah sangat kita nak ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa payah? Okey, tuan-tuan buka surah Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katsira. Tuan-tuan, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, contoh yang sangat baik. Allah. Yang puji Nabi siapa tuan-tuan? Siapa yang puji Nabi? Allah. Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata pada diri Rasulullah tu ada suri teladan, contoh yang sangat baik. Dan siapa yang boleh ikut Nabi? Siapa yang boleh ikut contoh? Ada 3 prasyarat. Ada 3 prasyarat kita boleh nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa prasyarat? Yang pertama, liman kana yarjullah. Orang yang boleh ikut Nabi, matlamat hidup dia mestilah Allah. Kalau matlamat hidup kita selain pada Allah, payah kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembang sayang pada Nabi, sembang selawat, selawatlah berarak sallallahu alaihi Muhammad, bagus. Tapi rupa-rupanya dalam hati sanubari dia mempunyai matlamat selain daripada Allah. Dia sambut maulid Rasul pun bukan kerana Allah. Dia berselawat pun bukan kerana Allah. Tujuan dia bukan kerana Allah. Dia tak akan mampu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang boleh ikut Nabi matlamat hidup dia hari akhirat. Matlamat hidup dia hari akhirat. Kalau dalam jiwa kita, kehidupan kita tak ada akhirat, kira dunia je, dunia. Tak ada unsur dosa, tak ada pahala, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada halal, tak ada haram. Saya ingat 3 perkara ni disebut oleh almarhum Tan Sri Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia kata orang yang ada pemikiran ukhrawi ni, dia ada 3 unsur: dosa pahala, halal haram, syurga neraka. Nak buat ni dosa ke pahala, nak buat ni halal ke haram, nak buat ni syurga ke neraka, mesti tengok 3 perkara ni. Tapi kalau tak ada 3 perkara ni, dia tak boleh ikut sunnah Nabi, tak boleh ikut Nabi Muhammad. Yarjullah wal yaumal akhir. Dan yang ketiga tuan-tuan, wa zakarallaha katsira. Orang yang boleh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak zikir. Lidah dia sentiasa berzikir. Ustaz, saya nak zikir apa Ustaz ni malam ni? Kita nak bagi semua tuan-tuan malam ni untuk makan dapat, minum dapat. Nah, amalan tadi dapat ya Latif 129 kali. Saya nak bagi satu lagi. Tadi pun saya sebab maghrib saya dah tak ambil kuliah. Saya ingat nak datang sini aja kan. Saya buat dengan keluarga. Tuan-tuan, kalau ada hajat, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada keinginan, tuan-tuan beramallah dengan selawat tafrijiyah. Tahu selawat tafrijiyah? Ada yang panggil selawat nariyah, ada yang panggil selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi. Itu selawat tu sampai habis. Baca berapa kali Ustaz? Tuan-tuan kalau ada hajat, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada satu
satu perkara yang membungkam kita. Tuan-tuan, bacalah sekurang-kurangnya 40 kali. Ambil air, buka air, panggil anak bini kalau boleh, keluarga, mari sama-sama kita baca Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tadhallu bil qa. Baca 40 kali. Lepas 40 kali angkat tangan, ya Allah, anzilil alaina rahmah, anzilil alaina barakah, anzilil alaina maghfirah. Ya Allah, turunkan kami rahmat, turunkan kami barakah, turunkan kami keampunan. Asbab salawat tafrijiyah tadi 40 kali tuan-tuan, ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Tuan-tuan minta dengan Allah, ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, ya Allah, leraikanlah kebuntuan kami ya Allah, angkatlah masalah kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, zaman dulu sahabat-sahabat kalau ada masalah cari Nabi, sakit perut cari Nabi, sakit mata cari Nabi, ada masalah semua cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita Rasulullah dah wafat, tapi ulama kata apa? Ulama kata hari ni kalau kita ada masalah, kita ada hajat, kita ada problem, kita ada sakit, selawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan, Nabi kata siapa yang selawat pada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra marrah, Allah akan selawat pada dia 10 kali. Apa maksud Allah selawat pada dia? Allah rahmati dia. Bayangkan tuan-tuan, kita baca selawat sekali, rahmat Allah datang kat kita 10. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa kita tak manfaatkan? Sebab tu wa zakarallaha katsira. Banyak zikir ni, selain daripada saya bagi amalan yang kedua tadi, selawat tafrijiyah, tuan-tuan buatlah 40 kali. Kalau tuan-tuan ada masalah yang lebih besar, tuan-tuan genapkan 100 kali. Kata guru saya Baba Abdul Aziz Cik Mat Kelantan, selawatlah 100 kali. Kalau tuan-tuan rasa sangat-sangat besar hajat tu, dalam kitab Jauhar Mauhub wa Munabbihatil Qulub kata siapa yang baca ada hajat besar, dia baca 6,666 kali, 6666 selawat tafrijah, insya-Allah hajat dia dan masalah dia akan diselesaikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallaha katsira, banyakkan zikir. Dan saya nak bagi satu lagi amalan yang ketiga. Orang yang boleh ikut Nabi wa zakarallaha katsira ni, tuan-tuan banyakkanlah selawat plus istighfar. Yang tadi tu ada jumlah kan, 40 ke, 100 ke, ataupun 6,000 ke. Okey, ada satu yang tuan-tuan tak payah kira. Apa? Lisanun ratbun bi zikrillah. Lisan yang sentiasa berzikir pada Allah. Nak zikir apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah. Berapa kali Ustaz? Tak payah kira tuan-tuan. Tuan-tuan terus je. Bila tang astaghfirullahalazim, sebut dalam hati, maafkan aku ya Allah. Dalam hati kata, maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Tuan-tuan, bila kita istighfar tuan-tuan, banyak rahmat Allah datang pada kita. Hati kita bersih, roh kita bersih, hati kita tenang akibat asbab daripada selawat dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan buat 3 prasyarat ini. Matlamat hidup kita Allah, matlamat kita hari akhirat, kita banyak berzikir, insya-Allah. Tuan-tuan tambah ilmu dengan kuliah-kuliah maghrib malam ni. Kita tak boleh pergi lama, kita tak boleh pergi jauh. Kita boleh baca satu hadis je, tapi nak tahu akhlak Nabi banyak dibukukan.
dalam buku-buku begini kan, ada buku satu lagi kan, buku 40 hadis kan, wasfir rasul. Ulama dah susun dah untuk kita. Arba'una hadisan fi wasfi khalqihi syarif. 40 hadis menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita bila baca Nabi ni macam ni, barulah ada kekuatan untuk kita ikut apabila ada 3 prasyarat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Saya nak tutup dengan saya bagi peluang buka soalan. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan? Sebelum saya nak tutup, ada tak siapa-siapa yang nak bertanya? Boleh tanya apa-apa saja, tak semestinya berkaitan dengan Maulidur Rasul. Tadi tuan-tuan dekat dekat PPR Permai tadi dah baca-baca soalan dah, baca pasal semayang pun ada, semayang jemaah lah apalah, tak ada masalah. Sebab semua itu adalah peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan tak? Insya-Allah panjang umur murah rezeki, kita akan jumpa pada kuliah-kuliah kita yang akan datang. Saya ingat cukup sekadar tu dulu untuk malam ni kan. Yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Tadi tuan-tuan dah selawat kan? Dah selawat kan? Okey, sama-sama kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamil malaikatil muqarrabin wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah kami. Ya Allah, leraikanlah kebuntuan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Dengan keberkatan selawat yang kami baca pada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan majlis ilmu pada malam ini ya Allah. Dengan keberkatan majlis bacaan Yasin kami pada malam ini ya Allah. Dengan keberkatan perkumpulan kami pada malam penghulu sekali malam Jumaat, bagi mengingati kekasihmu jadi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Anzilil alaina rahmah, turunkan buat kami rahmat. Anzilil alaina barakah, turunkan kami barakah. Anzilil alaina maghfirah, turunkan kami keampunan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal yang melimpah-limpah, rahmat dan nikmat-Mu yang tidak putus-putus. Ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit kami ya Allah. Ya Allah, andai kata ada antara kami yang sedang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, andai kata ada antara kami yang sedang bermasalah, Kau angkatlah masalahnya ya Allah. Ya Allah, andai kata ada antara kami yang sedang sempit, Kau lapangkanlah dia ya Allah. Ya Allah, jika ada antara kami ya Allah yang sedang berhajat, Kau tunaikanlah hajatnya ya Allah. Jika ada antara kami yang sedang sedih, Kau gembirakanlah dia ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, sudilah pandang kami. Ya Allah, sudilah terima doa kami. Ya Allah, sudilah terima taubat kami. Ya Allah, sudilah terima munajat kami. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Kami semua ada masalah ya Allah. Kami semua ada problem ya Allah. Kami semua ada hajat-hajat ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami ya Allah. Tolonglah angkat musibah yang melanda kami ya Allah. Tolonglah kabulkan doa-doa kami ya Allah. Doa mak dan ayah kami ya Allah. Doa anak-anak kami ya Allah. Doa jiran-jiran kami ya Allah. Doa-doa saudara-saudara kami ya Allah. Allah mansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim